Ni soalan nombor 1. Okey. Muka surat berapa? Modul awak muka surat 69. Okey, semua buka muka surat 69. Okey, masteri kendiri nombor 1 ni. Soalan untuk pinjaman. Okey, Encik Oswald meminjam sebanyak RM15,000 daripada Bank Yakin untuk memulakan perniagaan tukang jahit di Rawang. Bank mengenakan 5% dengan kadar faedah sama rata. Nampak dia ada sebut sama rata. Okey, jadi yang ini yang kaedah yang pertama, faedah pinjaman yang pertama tadi. Faedah sama rata untuk tempoh pembayaran balik selama 5 tahun. Berapakah jumlah faedah yang akan dibayar oleh Encik Oswald kepada pihak bank? Baiklah, yang ini dia nak jumlah faedah saja. Jumlah faedah. Jadi maksudnya kalau dia nak faedah, inilah cikgu kata, gunakan rumus faedah mudah. Gunakan rumus faedah mudah. Okey, macam mana pinjaman ni? Okey, jumlah pinjaman. Mula-mula awak tuliskan jumlah pinjaman. Allah. Kenapa tak boleh? Okey. Mula-mula tuliskan jumlah pinjaman. Sebenarnya Encik Oswald ni, dia nak meminjam hanya RM15,000 sahaja. RM15,000. Okey, jadi jumlah pinjaman RM15,000. Okey. Kemudian barulah awak kirakan jumlah faedah pinjaman dia. Okey, macam mana nak kira jumlah faedah pinjaman? Okey, daripada kadar ni 5%, darabkan dengan 5 tahun, darabkan dengan jumlah pinjaman. Yang inilah dia. Jadi jumlah pinjaman ini kita panggil P. Okey, jumlah pinjaman ialah P. 5% ini adalah kadar iaitu R. Dan 5 tahun ni ialah T. Jadi P darab R darab T. Itu yang cikgu kata dia sama saja penggunaan dengan faedah mudah sebenarnya. Okey, jadi jumlah faedah yang perlu Encik Oswald bayar selama 5 tahun. Okey, selama 5 tahun ialah inilah dia. 3,750. Okey, jadi sebenarnya dalam pinjaman ni dia ada 3 benda iaitu jumlah pinjaman ni. Ini yang jumlah yang dia nak pinjam. Okey, Encik Oswald nak pinjam. Okey, yang kedua ialah yang ni, faedah pinjaman ni. Dan yang ketiga ialah jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik ni bermaksud jumlah pinjaman tambahkan dengan jumlah faedah. Itulah jumlah yang perlu dibayar semula kepada bank. Itulah dia. Jadi tapi untuk soalan nombor 1 ni dia hanya nak jumlah faedah saja. Jadi sampai sini je kita buat. Okey. Okey, nanti cikgu kongsikan dia punya jawapan ya. Baiklah, kita terus kepada contoh yang lain. Yang ini apa ni? Okey, bukan. Okey, ni simpanan. Okey, yang ini. Okey, soalan nombor 4 cari muka surat berapa ni? Muka surat 70. Okey, soalan nombor 4 ni. Kita tengok macam mana nak buat dia. Baiklah, Encik Iskandar membuat pinjaman peribadi sebanyak RM20,000 daripada Bank Cergas dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik selama 10 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang patut dibayar oleh Encik Iskandar? Okey, yang ini kan, soalan macam ni simple aja. Sebenarnya ini adalah faedah sama rata. Faedah sama rata. Sebabnya kalau faedah atas baki tu selalunya memang akan diberitahu itu adalah faedah atas baki. Yang satu lagi tu. Okey, untuk faedah sama rata, kadang-kadang dia tak bagi tahu pun itu adalah faedah sama rata. Jadi tips dia, cikgu bagi tahu untuk faedah yang satu lagi, faedah pinjaman yang satu lagi itu faedah atas baki, memang dia akan nyatakan itu adalah faedah atas baki. Okey, tapi untuk faedah sama rata ni kadang-kadang dia tak tulis pun itu adalah faedah atas sama rata. Jadi itu Jadi yang ini ialah faedah sama rata Okey, jadi macam mana? Okey, baiklah. Yang ini dia nak berapakah ansuran bulanan? Okey, kalau dia nak soalan ni, dia nak ansuran bulanan bermaksud yang ini agak lengkap. Okey, ini soalan ni memang lengkap. Dia nak ansuran bulanan. Yang tadi tu faedah saja, yang itu tak lengkap lagi. Tapi yang ini bila dia nak ansuran bulanan ataupun dia nak jumlah bayaran balik.
Itu dah lengkap dah soalan ni. Okey. Jadi apa awak perlu buat? Cikgu nak perkenalkan rumus. Okey, rumus. A ni ialah jumlah bayaran balik. Maksudnya Encik Iskandar ni bayar kepada bank. Okey, jumlah bayaran balik kepada bank. A ni untuk A. P ialah jumlah pinjaman. Jumlah yang dia nak pinjam ialah 20,000 ni. Okey. Okey, tambah PRT. PRT inilah faedah sama rata tadi. Ini jumlah faedah. Jumlah faedah. PRT ni ialah jumlah faedah. Okey, jadi awak kena tahu apakah dia jumlah pinjaman iaitu P. Jumlah pinjamannya ialah 20,000. Okey. Lepas tu kira pula PRT ni iaitu faedah pinjaman. Cuba tengok. Okey, PRT ialah faedah pinjaman ataupun jumlah faedah dia. PRT sama dengan 20,000 darab kadarnya 4% tadi. Jadi awak tukarkan jadi 0.04 darab dengan 10 tahun. Okey, soalan tadi adalah 10 tahun. Darab dengan 10 tahun. Ingat T ialah time dalam tahun. Okey, kemudian apa jawapannya? Okey, awak dapat 8,000. Okey, jadi jumlah faedah 8,000. Okey, jumlah pinjaman ialah 20,000. Jumlah faedahnya 8,000. Ni faedah untuk 10 tahun. Okey, dan jumlah bayaran balik iaitu A. Ini cikgu tulis balik rumus ni. Okey, jumlah bayaran balik A sama dengan P tambah PRT. Okey. 20,000 tambah 8,000 dan jawapannya ialah RM28,000. Jadi RM28,000 inilah yang Encik Iskandar perlu bayar kepada bank. Okey. Tapi selalunya bila kita pinjam, bila Encik Iskandar ni pinjam dan tentunya dia akan bayar balik tu dia ada secara ansuran. Okey, dia bayar balik RM28,000 ni secara ansuran. Jadi macam mana kalau kita nak kira setiap bulan selama 10 tahun. Okey, sebab dia buat pinjaman 10 tahun. Jadi kita nak sekarang ni ansuran bulanan ni bermaksud berapa dia kena bayar setiap bulan. Okey, berapa dia kena bayar untuk setiap bulan selama 10 tahun tu. Okey, jadi sebulan tu kita nak cari berapa nilainya. Okey, ansuran bulanan maksudnya awak kena kira RM28,000 ni. Okey, RM28,000 yang jumlah bayaran balik tadi bahagikan dengan jumlah bulan untuk tahun yang dia pinjam, untuk berapa tahun dia pinjam. Jadi kalau 10 bulan, 10 tahun, okey, dia pinjam 10 tahun, maksudnya darablah dengan 12 bulan. Jadi berapa semua? 120 bulan. Okey. 28 bahagi 120 bulan dan setiap bulan dia bayar RM233.33 selama 10 tahun.